Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kitab Bidayatul Mubtadi wa Umdatul Auladi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Salih Ar-Rawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala, dan sunat duha iaitu 8 rakaat. Jadi antara sembahyang sunat yang disunatkan kita buat ialah sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha ini berlaku setelah matahari naik tinggi. Kalau bahasa kita lamanya, naik tu qadar segala. Cuma sekarang ni payahlah kita nak ukur segala-segala ni. Senang ada kalender. Hai, kita tengok kalender tu ditulis waktu syuruk. Waktu syuruk tu tambah 20 lebih minit. Tengok kalender tu dia tulis. Tambah beberapa 20 minit lebih tu untuk masuk awal waktu duha. Itu waktunya, waktu terangkatnya matahari ataupun matahari naik meninggi. Cuma persoalannya, adakah sembahyang sunat duha ini sama dengan sembahyang sunat isyraq ataupun tidak? Persoalan berkaitan adakah sembahyang sunat duha itu ialah sembahyang isyraq ataupun tidak, berlaku khilaf di kalangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i sendiri khilaf, adakah sembahyang sunat isyraq itu duha ataupun tidak. Kata Syekh Ramli rahimahullahu ta'ala, pendapat dia kata sembahyang sunat duha ni sama dengan sembahyang sunat isyraq, sama saja. Seperti mana bapaknya Syekh Ahmad Ar-Ramli berfatwa sedemikian. Tetapi dalam kitab lain, seperti dalam kitab Al-Ubab mengatakan sembahyang sunat isyraq itu lain daripada sembahyang sunat duha. Jadi atas kita lah, kalau kita nak kata sama, samalah. Kalau kita kata beza, mana niat pun beza. Sembahyang sunat isyraq, sembahyang sunat duha, tapi waktu sama. Waktu sama saja, iaitu ketika mana terangkatnya matahari, meningginya matahari, qadar segala tadi. Iaitu waktu syuruk tambah 20 minit lebih tu, itulah masuk awal waktu syuruk. Dan masuk awal waktu sembahyang duha. Dan sembahyang syuruk, sembahyang isyraq dengan sembahyang duha ni paling kurangnya ialah 2 rakaat. Itulah paling kurang. Dan kalau kita berlaku atas pendapat beza antara sembahyang sunat isyraq dengan sembahyang sunat duha, jadi niat pun berbeza. Jadi kalau sembahyang sunat duha ni, dia antara sembahyang sunat berwaktu. Jadi kalau kita tertinggal sembahyang sunat duha, sunat untuk qada. Sunat qada. Qada tu bila-bila boleh. Sunat untuk qada. Sebab dia sembahyang sunat berwaktu. Kaedahnya, semua sembahyang sunat yang berwaktu itu sunat untuk qada. Tu kaedah dia. Kerana waktu sembahyang duha tu ialah ketika mana terbit matahari. Jadi bolehlah kita qada. Dan selepas sembahyang sunat duha itu, dia ada doa dia. Boleh tengok tekan doa waktu doa sembahyang duha.
Dia keluarlah nasyid tu. Allahumma inna ad-duhaa duhaa'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaa'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka as-salihin. Tu boleh cari Google. Dan kalau baca Quran Arab tu bagi tahulah makna dia. Jangan baca Quran Arab saja. Nampak sedap siap nasyid ni. Tapi haram makna tak tahu. Dia minta apa pun tak tahu. Kena tahulah makna tu. Jadi disunatkan untuk sembahyang sunat duha tu kita baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua itu surah al-ikhlas. Itu pendapat Syekh Romli. Pendapat Syekh lain pula kata rakaat pertama surah Asy-Syams wasyamsi waduhaha, dan rakaat kedua surah wadduha. Kerana itu sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bolehlah pilih nak baca surah Asy-Syams dengan ad-duha ataupun qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Alasan kenapa dipilih qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad, kerana kata Syekh Romli, surah Al-Kafirun tu bila dibaca maka dia menyerupai seperempat Quran, dan surah qul huwallah menyerupai sepertiga Quran. Jadi banyak fadilat di situ. Banyak fadilat di situ, banyak benda lah. Okey, itu sembahyang duha selesai. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sunat tarawih pada bulan Ramadan, iaitu sembahyang sunat tarawih itu 20 rakaat. 20. Iaitu sembahyang tarawih itu disembahyangnya seorang, kemudian yakni selepas daripada fardu isyak hingga fajar sadiq. Fajar sadiq ni subuh. Fajar kadzib sebelum subuh. Jadi ni pun sembahyang sunat yang berwaktu. Boleh qada kalau tertinggal. Jadi kita boleh qada sekarang ni. Kita tak pernah buat 20 contoh. Kita syik 8 sebab berat perut betul Ramadan. Lagi 12 awak betul lain pula qada. Boleh. Sebab dia sembahyang sunat berwaktu. Okey, sembahyang sunat sebelum tu sembahyang sunat duha tadi sekurang-kurang 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 8 rakaat menurut pendapat Mu'tamad. Sebagian pendapat lain kata 12 rakaat. Itulah. Jadi sembahyang sunat tarawih ni sunat kita sembahyang walaupun sembahyang sendiri. Sunat. Walaupun kita tidak berjemaah, tapi disunatkan dan dituntut untuk berjemaah sekali sunat berjemaah dengan witir selepas daripada tarawih itu. Sunat untuk sembahyang witir berjemaah. Sembahyang witir tuntutan lain, sembahyang tarawih tuntutan lain. Kalau kita sembahyang tarawih di rumah, di masjid kita sembahyang witir. Sunat tu. Sebab dia sunat yang berasingan. Bukan bermakna kalau kita sembahyang tarawih di rumah, kita pun witir di rumah. Tak. Witir itu tuntutan lain pula untuk sembahyang berjemaah. Dan disunahkan sebenarnya orang yang sembahyang tarawih itu mengkhatamkan Quran dalam tarawih dia. Itu sunat. Tu Sebab tu ada yang baca sehari sejuzuk, sehari sejuzuk. Itu lebih afdal daripada kita baca tiap-tiap malam tu surah At-Takatsur sampai surah Al-Masad, ataupun mengulang-ulang surah Ar-Rahman. Mengulang-ulang surah Ar-Rahman, ataupun surah Al-Insan, ataupun surah Al-Ikhlas. Kita akan ulang-ulang tu. Rakaat kedua tu surah Al-Ikhlas, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama tu daripada At-Takatsur sampailah Al-Masad kalau orang buat 20 rakaat. Itu lebih afdal daripada buat begitu. Afdal baca keseluruhan Al-Quran untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam sembahyang dia. Tapi kalau kita nak buat gini letih daripada tak buat langsung, baca surah yang ulang-ulang tu. Sebab tu dalam kitab Jawi, kitab Pati Musalli, dia dalam bab sembahyang tarawih, dia akan sebut sunat baca ataupun bacaan surah yang digalakkan untuk baca ialah surah At-Takatsur rakaat pertama sampailah Al-Masad, rakaat kedua Al-Ikhlas.
Separuh Ramadan yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Begitu. Itu lebih ringan dan lebih sesuai lah menurut realiti sekarang kita Melayu ni. Tu. Dan kita pun tak gaduh nak sembahyang cepat. Ni nak sembahyang cepat, pergi mana tak tahu. Tu, tidur juga. Tu. Tak kena buat apa pun. Jadi Nabi SAW pernah sembahyang tarawih bersama dengan sahabat Nabi SAW di bulan Ramadan. Tapi tak sembahyang sampai habis. Hanya sembahyang lebih kurang 3 malam gitu ya. Kemudian Nabi SAW pun sembahyang di rumah. Kerana takut bila Nabi SAW sentiasa melazimi sembahyang tarawih itu akan menyebabkan sembahyang tarawih itu jadi wajib. Bahaya. Bukan bahaya apa, kita malah. Takut kita yang tak larat. Nabi SAW dia ingat kepada umat dia. Jadi 3 malam ya. 3 malam ya dia berjemaah bersama dengan sahabat Nabi SAW. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, habis sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih dia kata tadi 20 rakaat. 20 rakaat ni pada selain penduduk Madinah. Selain daripada penduduk Madinah. Adapun penduduk Madinah, mereka buat ada sebahagian pendapat 36 rakaat. 36 rakaat. Mana mari 16 tu? Cerita 16 dia begini. Mereka cemburu kepada orang Mekah. Orang Mekah bila 4 rakaat, selepas 4 rakaat rehat lah. Rehat tu dia pergi tawaf. Dia tawaf. Lepas tu sambung 4 rakaat, tawaf pula. Sambung 4 rakaat, tawaf pula. Jadi celah-celah 4 rakaat. 4 rakaat tu ada 4. Ada 4. 4 rakaat tawaf. Lepas tu 4 rakaat tawaf. 4 rakaat tawaf. 4 rakaat tawaf, 4 rakaat. Habis 4 kali tawaf. 4 kali tawaf. Jadi 4 kali tawaf ni mereka gantikan. Setiap tawaf yang ahli Mekah buat, ganti 4 rakaat sembahyang tarawih. 4 kali 4, 16. 20 campur 16, 36. Tu asal-usul 36. Bukan makin kuat. Kita kalau kita nak pilih hak paling kurang. Tu jumhur lah. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala ada buat kitab khusus berkaitan tarawih ni. Dia bahas main tarawih ni. Dia bahas. Okay. Dalam kitab At-Taqrirat Saridah pun sebut bahawasanya sekurang-kurang tarawih 2 rakaat boleh dah. Dan berlaku khilaf di kalangan ulama. Kalau kita buat kurang daripada 20, adakah dapat fadilat tarawih atau tidak? Khilaf ulama. Pendapat pertama kata tak dapat. Hatta Imam Asy-Syarqawi kata kalau orang buat 16 rakaat kemudian tak lengkap lagi 4 rakaat, maka dia jadi sunat sembahyang sunat mutlak. Dia tak jadi sembahyang sunat tarawih walaupun dia niat tarawih. Pendapat pertama. Pendapat kedua kata jadi juga tarawih. Buat 2 pun tarawih, buat 4 pun tarawih, buat 8 pun tarawih. Kita ambil pendapat ni lah kot. Kalau dah ambil pendapat pertama tu, habis cerita kita ni tak main tarawih lama ni. Main sunat mutlak je. Sebab buat 8 rakaat. Baik. Jadi sebab tu orang Madinah dia buat 36 rakaat kerana ahli Mekah dia pisahkan antara tarawih 4 tu dengan tawaf. Dengan tawaf. Dan tarawih ni dalam mazhab Syafi'i tak sah buat 4 rakaat satu salam. Tak sah. Di Indonesia ada buat. Di Indonesia ada buat 4 rakaat sekali salam. Kita mazhab Syafi'i tidak sah. 4 rakaat sekali salam yang sah ni mazhab Hanbali. Bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i 2. Itu yang sah. Buat 4 tidak sah. Tidak sah sebagai tarawih. Jadi kalau buat 20 rakaat ada 10 salam. Tak boleh lah ada 5 salam ya, tak boleh. Kena 10 salam. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi kali 10 rakaat jadi 20 rakaat. Sebab itu yang warid daripada Nabi SAW, sembahyang 2. Tak sembahyang 4 sekaligus. Dan sunat sembahyang tarawih ni pada setiap malam Ramadan. Jadi kalau dia sembahyang 4 rakaat tadi, kalau dia sengaja dan dia tahu, tak sah sembahyang dia sama sekali. Tapi kalau tak sengaja atau tak tahu, sah sebagai sembahyang sunat mutlak sahaja. Bukan yang sia-sia. Sah sebagai sembahyang sunat mutlak sahaja. Sembahyang sunat mutlak ni dalam ranking sembahyang sunat, dia paling last. Dia paling akhir. Sembahyang sunat mutlak ni bukan kita niat usolli sunnatal mutlaqi, bukan. Sembahyang sunat mutlak ni usolli je lah saja aku sembahyang. Allahu Akbar. Macam air mutlak lah. Tak ada kita kata saya nak beli air mutlak tu. Tak ada itu. Air mutlak tu maksudnya air kosong.
Air kosong tu air mutlak lah. Air yang tidak ada qaid dengan sesuatu sifat. Bukan air milu, bukan air teh, bukan air urin. Tu air mutlak. Sembahyang sunat, dia bukan duha, dia bukan tarawih, dia bukan tarawih, dia semata-mata sembahyang. Tu sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Okay, kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sunat awabin, sembahyang sunat awabin, iaitu sembahyang sunat awabin 20 rakaat. 20 rakaat sembahyang sunat awabin disembahyangkan antara maghrib dan isyak. Okay, sembahyang sunat awabin dia dinamakan juga sebagai sembahyang sunat ghaflah. Ghaflah ni asalnya lalai. Sebab apa dia namakan sembahyang sunat ghaflah? Kerana orang ramai tak sembahyang time ni. Tapi kita sekarang masalahnya kita ada kuliah maghrib. Sekurang-kurang sembahyang awabin 2 rakaat, dan 2 rakaat ni boleh gabung dengan ba'diyah maghrib. Lepas ni boleh buat gabung ni. Nak buat 20 rakaat, 20 rakaat paling banyak. Paling kurang 2 rakaat, kebiasaan 6 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Gitu. Dan dia boleh gabung dengan sembahyang lain. Dan dia sembahyang sunat berwaktu. Bila sembahyang sunat berwaktu, sunat qadha kalau 3. Jadi namakan sembahyang sunat ghaflah kerana ramai orang lalai daripada sembahyang tersebut. Dah, okey. Kemudian kata musannif rahimahullah, jadi paling kurang 2 rakaat lah. Paling dok pun kalau tak mau buat asing, gabung dengan ba'diyah maghrib. Selesai masalah. Kemudian kata musannif, dan sunat mutlak pada malam. Sunat mutlak semata-mata sembahyang. Sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat mutlak dia ada sembahyang waktu siang ada, waktu malam ada. Dan ada sembahyang yang bersebab tapi dia sama macam mutlak. Contoh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sembahyang sunat tahiyatul masjid walaupun dia bersebab, kita masuk masjid ada sunat tahiyatul masjid, tu dia panggil sembahyang sunat bersebab, tapi dia sama level sembahyang mutlak. Maksud apa sama level dengan sembahyang mutlak? Kalau kita tak niat sembahyang sunat tahiyatul masjid pun dapat. Kita masuk-masuk orang dah sembahyang isyak, kita pun sembahyang isyak, kita dalam masa yang sama sudah sembahyang tahiyatul masjid walaupun kita tak niat tahiyatul masjid. Gitu. Dan antara sembahyang sunat mutlak juga dikira sebagai sembahyang sunat mutlak juga ialah sembahyang sunat tahajud. Sembahyang sunat tahajud, definisi tahajud ni ialah orang yang sembahyang pada selepas waktu isyak dan sudah tidur, dia bangun, dia sembahyang, itu sembahyang tahajud. Walaupun dia bangun tu nak sembahyang isyak dia tu tahajud. Gitu. Asalkan lepas isyak dan dia sudah tidur dan dia bangun, dia nak sembahyang. Dia nak sembahyang apa? Sembahyang witir. Witir dia itu tahajud. Isyak dia itu tahajud. Sembahyang apa? Sembahyang tasbih tu tahajud. Sebab dia mutlak. Dia kira sama level dengan mutlak. Lepas tu ada orang tanya, ada setengah ustaz kata gini, dia kena niat asing sahaja aku sembahyang sunat tahajud. Seorang ustaz boleh kata, tak payah niat tahajud, sahaja aku sembahyang je. Mana tu? Mana tu? Kita kata betul lah ke? Betul lah ke? Dia tu tak niat tahajud pun jadi tahajud. Kalau dia tak niat tahajud pun jadi tahajud. Dia niat tahajud pun jadi tahajud. Dia tak niat tahajud pun jadi tahajud. Asalkan selepas bangun tidur waktu malam. Sembahyang apa-apa saja pada waktu malam selepas tidur, dia sembahyang tahajud nama dia. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sunat tasbih 4 rakaat. Sembahyang sunat tasbih 4 rakaat, dia akan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tambah lagi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada dalam 4 rakaat tu 300 lebih 300 zikir, 300 kali. Biasa kita buat sunat tasbih bila qiyamul lail Ramadan. Itu lah pengalamannya. Satu macam punya rokok lama. Dah lah pagi-pagi buta. Rokok lama pula kau rokok Jadi subhanallah alhamdulillah dinamakan sembahyang sunat tasbih kerana banyak tasbih tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cara dia makruf lah. Berapa kali tasbih tu? Kalau contoh dia sembahyang diri lepas Fatihah, lepas surah, dia tasbih 15 kali.
Bukan mesti tasbih 15 kali. Kalau anda kata terlupa, dia boleh qadha sa'i waktu rukuk, boleh. Bukan maknanya tak sah main tasbih tu. Ada, dia bukan rukun lah tu. Asal cukup 300 je. Kalau dia nak kumpul sampai tasyahud akhir 300 je nak buat pun boleh juga. Tapi tak afdal lah. Afdalnya waktu berdiri ada tasbih dia, waktu rukuk ada tasbih dia, i'tidal ada tasbih dia. Jadi ketika i'tidal ada tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia dimaafkan panjang kerana ditutup syarak. Yang kata tak boleh memanjangkan rukuk pendek ni bila tidak ditutup syarak kita pergi buat. Tu baru batal. Baik. Dan lainnya, lain daripada yang tersebut ini amat banyak lagi lah sembahyang sunat Dan sunat yang dituntut berjemaah itu sunat hari raya. Sunat hari raya Aidil Adha, Aidil Fitri. Dan 2 gerhana sunat minta hujan dan tarawih. Ni dia panggil minta hujan. Kedua gerhana sunat hari raya Aidil Fitri Adha ni dia panggil top 5 yang paling afdal. Top 5. Maka dia pun asingkan. Bila dia top 5 ni dia ada perbahasan khusus yang cukup dalam. Maka dia asingkan fasal baru tentang sembahyang raya sahaja. Maka dia pun kata faslun, ini satu fasal. Ini satu fasal pada menyatakan sembahyang 2 hari raya. Menyatakan sembahyang 2 hari raya. Kenapa kita panggil kenapa 2 hari raya? Sebab kita raya. 2 hari raya iaitu hari raya Aidil Fitri dengan hari raya Aidil Adha. Jadi ulama dia mendahulukan perbahasan sembahyang wajib berbanding sembahyang sunat kerana sembahyang wajib itu perkara yang tak dapat tidak mesti buat setiap hari. Adapun sembahyang sunat tak buat pun tak apa. Jadi dia mendahulukan perbahasan sembahyang fardu berbanding sembahyang sunat. Dan didahulukan dalam perbahasan sembahyang sunat, sebahagian ulama mendahulukan perbahasan secara khusus Aidil Adha dengan Aidil Fitri ini kerana Aidil Adha dengan Aidil Fitri ini antara sembahyang sunat yang paling afdal. Sembahyang sunat yang paling afdal hari raya. Sembahyang sunat hari raya adalah sembahyang sunat yang paling afdal. Dan sembahyang hari raya ialah sembahyang khususiat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada umat lain. Umat Nabi SAW sahaja yang ada sembahyang raya Aidil Fitri, sembahyang raya Aidil Adha. Dan begitu juga sembahyang minta hujan, begitu juga sembahyang gerhana matahari dan bulan. Hanya khusus kepada umat Nabi SAW sahaja. Tak ada pada umat lain. Seperti mana kata Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu. Dan awal pertama kali Nabi SAW sembahyang hari raya Aidil Fitri dengan sembahyang hari raya Aidil Adha tu pada tahun kedua hijrah. Sebab tahun kedua hijrah tu jugalah diwajibkan puasa Ramadan. Ketika itulah selepas puasa Ramadan adanya sembahyang raya. Itu awal-awal tahun yang Nabi SAW kerjakan sembahyang hari raya. Dan kalau untuk sembahyang Aidil Adha ada dalam surah Inna a'tayna tu fasalli li rabbika wanhar. Fasalli sembahyanglah oleh engkau. Sembahyang apa? Sembahyang raya. Li rabbika bagi Tuhan engkau, wanhar dan sembelihlah oleh engkau. Wanhar ni sembelih, perkataan sembelih yang khusus bagi unta pada asalnya. Dia panggil nahar. Yang cocoh tu. Cocoh tu cara sembelih unta. Tu dia panggil nahar. Tu dia panggil sebagai nahar. Wanhar tu sebenarnya untuk sembelih unta. Jadi umumlah sembelih apa-apa pun binatang al-an'am dia panggil ibadat sembelihan kurban. Tu dalil untuk sembahyang sunat Aidil Adha. Dan dinamakan raya kerana dinamakan raya Al-Aid. Asal Al-Aid itu diambil dalam perkataan bahasa Arab yang namanya Al-Ada. Ada ni mana berulang. Sebab sembahyang ini berlaku berulang-ulang setiap tahun. Berulang-ulang setiap tahun. Itu satu pendapat. Satu pendapat lain kata kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan kebaikan dan kebahagiaan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Aid itu mana kembali. Allah Ta'ala mengembalikan kebahagiaan, kebaikan kepada hamba-hambanya. Khususnya mereka ini diampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Batu ada ulama menyebutkan laisal aidu liman labisal jarida. Bukanlah hari raya itu orang yang pakai baju baru. Innamal aidu liman ta'atuhu tazidu.
Tetapi hanya sahaja hari raya itu ialah bagi orang yang ketaatannya makin bertambah. Walaisal aidu liman tajmalu bil libasi wal markub, dan bukanlah hari raya itu orang yang mencantikkan pakaian dan juga kenderaan dia. Wa innamal aidu liman ghufirat lahu dhunubu, dan hanya sahaja orang yang hari raya ni ialah orang yang diampunkan segala dosanya. Tu hari raya yang sebenar. Lepas tu hari raya 1 Syawal tu kita mengharapkan ibadat makin bertambah dan kita diampun dosa. Lepas tu disunatkan antara benda yang sunat ketika hari raya ni ialah kita mengucap tahniah. Mengucap tahniah. Mengucap tahniah ni lah yang kita kata selamat hari raya. Itu sunat. Dan sunat juga mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadat kita dan ibadat kamu. Tu doa. Tu doa taqabbalallahu minna wa minkum. Biasa kita baca tu pas maya, pas maya tu pas doa taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi tak ada. Biasa raya lah raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hari raya bagi orang mukmin kata Allah Ta'ala jadikan, kata Imam Bajuri, Allah Ta'ala jadikan hari raya bagi orang mukmin ni dua kali setahun, iaitu hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha. Dan dua-dua hari raya ini berlaku selepas kita buat ibadat dengan sempurna. Hari raya Aidilfitri kerana kita telah sempurna buat puasa bulan Ramadan. Hari raya Aidil Adha kerana seseorang itu telah melaksanakan ibadat haji dia dengan sempurna. Maka itulah hari raya anugerah Allah Ta'ala untuk menggembirakan hamba-hamba Allah Ta'ala dengan ada hari raya. Dalam seminggu hari rayanya hari Jumaat. Dalam seminggu hari rayanya ialah hari Jumaat. Dan di syurga hari raya mereka ialah ketika mana orang beriman berhimpun nak tengok Tuhan. Tu hari raya di syurga. Dan tidak ada satu pun dalam syurga yang lebih lazat berbanding dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, fasal hari raya bermula sunat 2 hari raya dikerjakan 2 rakaat dengan niat aku sembahyang sunat hari raya fitrah atau aku sembahyang sunat hari raya adha. 2 rakaat, bukan lebih, 2 rakaat. Sembahyang sunat 2 rakaat. Kerana apa? Kerana itu yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab Syafi'i hukum dia sunat. Menurut Imam Malik juga sunat. Menurut Imam Abu Hanifah sembahyang raya wajib. Sembahyang raya wajib. Menurut Imam Abu Hanifah sembahyang hari raya wajib, bukan fardu, wajib. Mazhab Hanafi ni dia ada beza wajib dengan fardu. Fardu tu sembahyang 5 waktu, sembahyang raya ni wajib. Sembahyang menurut Imam Ahmad pula kata sembahyang raya ni fardu kifayah. Mana dalam satu kampung tu mesti seorang buat. Kalau tak buat dosa berlaku. Kita sunat. Sunat dengan makna kalau orang tak buat pun tak dosa. Semua masjid kosong. Buat apa? Nak raya. Contoh okey. Kemudian disunatkan bagi orang yang nak pergi sembahyang raya itu, bila nak pergi sembahyang raya sunat dia ambil jalan hak paling panjang. Dan sunat dalam keadaan jalan kaki. Dia ambil jalan yang panjang ketika nak pergi sembahyang raya dan dalam keadaan jalan kaki. Itu sunat. Dan ketika balik dia sunat ambil jalan hak paling dekat. Jadi jalan pergi lain, jalan balik lain. Jalan pergi ke masjid itu ambil jalan panjang, jalan balik ambil jalan pendek. Itu sunat. Kemudian dia sunat ketika mana nak sembahyang hari raya Aidil Fitri itu sunat dia makan dulu sebelum mayang, walaupun dia makan di jalan. Tengah-tengah jalan makan. Walaupun begitu sekalipun sunat.
Sebab nak dapat fadilat makan sebelum sembahyang tu. Sebab kita sudah diharamkan sebelumnya makan dengan puasa. Maka hari ni kita buat benda yang sebaliknya. Kita makan dulu baru sembahyang. Beza dengan Aidil Fitr, Aidil Adha. Aidil Adha sebelum sembahyang kita halal makan. Jadi ketika pagi raya kita tak makan lagi. Sehingga kita sembahyang, lepas sembahyang baru makan. Gitu. Dan kalau kita tak buat benda-benda sunat yang kita sebut tadi ni, maka hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Tu. Makruh. Dan sunat, sembahyang sunat hari raya ni sembahyang sunat muakkad. Bila muakkad maknanya Nabi SAW senantiasa buat. Bila senantiasa buat, maka kalau kita tak buat, hukum dia makruh. Jadi kalau orang tak sembahyang raya tu hukum dia makruh. Sembahyanglah raya walaupun sembahyang seorang diri. Dan disunatkan sembahyang hari raya ni sembahyang secara berjemaah. Disunatkan secara berjemaah sembahyang hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha bagi orang yang selain haji. Kalau orang yang buat haji sembahyang sendiri itu sunat kerana dia sibuk nak buat amalan-amalan haji yang lain. Dia special sikit lah. Dan bagi orang yang sembahyang sendiri, bagi orang yang sembahyang sendiri tak sunat khutbah. Jangan lagi dia sembahyang sendiri dia pergi khutbah seorang-seorang. Tak boleh gitu. Tak disunatkan. Jadi orang gila pula. Jadi kalau dia sembahyang berjemaah, bolehlah sunat untuk berkhutbah. Kalau sembahyang sendiri, tak sunat untuk berkhutbah. Dan sunat bagi wali budak-budak. Bapak budak-budak tu suruh anak dia sembahyang raya. Seperti mana wajib dia suruh anak dia sembahyang wajib, sembahyang fardu, sunat dia suruh sembahyang sunat. Itu. Hak sunat jadi sunat suruh, hak wajib suruh. Supaya budak tersebut dapat pahala. Kalau budak tu mumayyiz lah. Sebab kita suruh pun memang dalam keadaan budak tu mumayyiz. Dan budak yang mumayyiz diterima ibadatnya. Budak yang tidak mumayyiz tidak sah ibadatnya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sunat ia seorang takbir 7 takbir yang lain daripada takbiratul ihram antara iftitah dan a'udzu ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Sebelum tu orang yang nak hadir sembahyang raya ni, kalau bagi perempuan yang sudah berkahwin wajib mendapat keizinan suami. Dan kalau perempuan nak pergi sembahyang raya, 3 syarat baru boleh. Pertama, syarat pertamanya ialah dia dapat izin suami. Okey, satu. Mana kalau tak dapat izin suami, tak boleh pergi sembahyang raya. Yang keduanya, dia mesti berpakaian yang di rumah dia, bukan pakaian cantik-cantik. Pakaian yang biasa-biasa saja. Kalau lelaki tak Jawi sebut pakaian yang lusuh dan buruk. Betul tu. Lusuh dan buruk tu maksudnya pakaian biasa, pakaian yang dalam rumah dia buat kerja. Pakaian tu bukan yang cantik atau macam yang bergelap-gelap. Bukan. Dan yang ketiganya ialah tidak berwangi-wangian. 3 syarat ni kalau ada, boleh pergi sembahyang jemaah. Dan disunatkan bagi orang tua tu pergi sembahyang jemaah. Tapi kalau untuk anak daya ni ada larangan makruh pergi sembahyang jemaah. Hak tadi ni yang kita kata 3 syarat ni ialah bagi orang tua. Bagi orang muda makruh pergi sembahyang raya. Kerana menjadi perhatian orang. Kalau yang 3 syarat tadi ni untuk orang tua yang disunatkan pergi sembahyang raya, iaitu mestilah dapat keizinan suami, dan mestilah dia itu tidak berpakaian cantik, dan yang ketiga tidak berwangi-wangian. Tu. Dan seterusnya 7 kali takbir. 7 kali takbir itu antara iftitah dan ta'awudz. Jadi pada rakaat pertama, yang kata 7 takbir ni pada rakaat pertama, dan 7 kali takbir ni pada rakaat pertama ni, 7 kali itu kalau dia nak sembahyang secara sempurna. Boleh saja dia nak sembahyang tanpa 7 kali takbir, boleh. Tapi kalau dia buat 7 kali takbir, maknanya dia nak sembahyang dengan sempurna. Kalau dia tak mau sembahyang dengan sempurna, dia nak sembahyang ala kadar saja, maka tak perlu 7 kali takbir. Sekali takbir sudah, bacalah doa iftitah, bacalah Fatihah dan sebagainya. Dan takbir 7 kali ini mesti dilaksanakan selepas daripada doa iftitah.
Jadi kita takbiratul ihram, Allahu akbar, kita pun baca doa iftitah dulu. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Lepas tu baru takbir 7 kali. Lepas tu, lepas habis 7 kali, barulah kita ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sunat takbir 7 kali itu dalam keadaan suara kuat, walaupun dia itu makmum sekalipun. Walaupun dia tu makmum sekalipun. Dan walaupun dia sembahyang raya tu sembahyang qada. Sembahyang raya secara qada. Dia sembahyang pasar ke, dia sembahyang pas zuhur ke. Habis dah waktu. Habis waktu tu lepas zuhur. Masuk zuhur. Masuk zuhur habis waktu. Habis waktu sembahyang raya. Habis waktu sembahyang raya tu ketika masuk sembahyang zuhur. Jadi kalau dia tak sempat dia qada. Jadi sunat dia takbir kuat ketika mana takbir 7 kali tu. Kerana qada ni dia sama macam sembahyang tunai. Dah bila takbir itu sunatlah angkat tangan berbetulan dengan bahu. Allahu akbar. Bukannya Allahu akbar lain macam tu. Angkat tu berbetulan dengan bahu. Tu. Kemudian kalau seseorang tu sembahyang dia takbir berturut-turut. Allahu akbar, Allahu akbar, tak ada tasbih. Allahu akbar, Allahu akbar, dan dia sembahyang tu dia buat 7 kali takbir betul-betul tu, 7 kali angkat tangan. 7 kali angkat tangan tanpa diselangi dengan zikir itu selepas daripada baca doa iftitah dan sebelum ta'awuf, maka tidak batal sembahyang dia. Kerana itu memang tempat untuk takbir. Kerana itu memang tempat untuk kita takbir, tak batal sembahyang dia. Jadi tak dikira sebagai amalan banyak tadi tu, perbuatan pergerakan banyak tu sebagai perbuatan yang membatalkan sembahyang, kerana dia buat pada tempat yang sepatutnya. Berbeza kalau kita sembahyang dengan imam mazhab Hanafi. Kalau kita berimamkan dengan imam mazhab Hanafi, mereka ni sembahyang kalau takbir, mereka takbir betul-betul. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lagi pula dia takbir itu selepas daripada bacaan Quran. Selepas daripada bacaan Quran pada rakaat kedua. Kalau rakaat pertama mazhab Hanafi sembahyang raya macam kita. Jadi kalau dia betul-betul tak apalah. Tapi pada rakaat kedua dia lain sikit. Rakaat kedua dia takbir tu 5 kali tu berturut-turut tu selepas membaca Quran. Jadi kita takbir bukan pada tempat dia ni. Bila bukan takbir pada tempat dia, kita tak boleh ikut orang yang bermazhab Hanafi untuk rakaat kedua ni. Sehingga kita Syekh Ali Syubur Malisi sebut, kalau dia takbir sebelum takbir yang ketiga tu, sebab dia buat betul-betul sebelum masuk takbir yang ketiga tu kita kena mufaraqah dah. Sebab dia buat benda yang boleh membatalkan sembahyang menurut mazhab kita. Jadi kena mufaraqah dah. Rakaat kedua sembahyang raya dengan mazhab dengan imam mazhab Hanafi. Tapi untuk rakaat pertama dia sama macam kita, iaitu selepas daripada iftitah dan sebelum kita baca Quran. Jadi kita takbir Allahu akbar. Jadi ketika tu berturut-turut 7 kali pun tidak ada masalah. Itu pendapat mu'tamad lah. Kalau pendapat kedua kata tak batal secara mutlak, dia buat berturut-turut selepas baca Quran pun kita boleh ikut dia. Tu pendapat kedua. Pendapat kedua ni ringan sikit lah. Sebab apa? Sebab dia dikira dituntut untuk takbir secara umum, secara borong, secara umum gitu. Jadi okey lah, tak ada masalah. Dia berturut-turut ikut imam mazhab Hanafi pun tak ada masalah. Dan takbir 7 kali 5 kali ni, takbir ni dia panggil takbir sunat hai'ah. Bila sunat hai'ah, kalau kita tinggal tak sunat sujud sahwi. Kalau kita pergi buat sujud sahwi juga, kalau meninggalkan sunat hai'ah ni, batal sembahyang dia. Batal sembahyang. Dan orang yang meninggalkan takbir 7 kali dan 5 kali itu makruh. Makruh. Jadi kuranglah pahala sembahyang tu. Lepas tu kalau tu imam dia terlupa buat Allahu akbar terus baca surah, adakah makmum kena takbir 7 kali? Jawapannya tak payah. Ikut itu imam. Tu imam buat. Tu imam tak buat. Itu. Tu imam buat 4. Tu imam buat 3. Tapi kalau tu imam buat lebih daripada 7 bagi rakaat pertama, lebih daripada 5 pada rakaat kedua, khilaf. Adakah kena ikut tu imam ataupun sekadar 7, sekadar 5, lepas tu imam takbir tu kita tak ikut dah. Tu khilaf.
Dia biasanya kalau masalah banyak gini ni sekarang kita tak kata apa sebab tak ada isu. Cari mari isu dia mula bayar je mana? Sudah. Tu. Dia siap tu imam tu buat pengumuman lagi. InsyaAllah dia bagi kaifiat. Biasa dia bagi taklimat kaifiat buat kaifiat sembahyang. Rakaat pertama kita akan takbir 7 kali. Rakaat kedua kita takbir 5 kali. Lah kali dia tu imam dia tak buat langsung. Dia tak buat langsung 7 kali. Tak buat rakaat pertama 5 kali. Tak buat rakaat kedua. Lupa orang tu. Ini tak sunat sujud sahwi kerana tu sunat hi'ah. Lima? Macam mana? Rakaat pertama tak buat langsung. Lepas tu rakaat kedua? Lima? Perlu buat. Perlu buat. Dia tututan yang asing. Walaupun dia tak ingat rakaat pertama. Tak ingat. Dia tak terkaitan kalau tak ingat tu. Ingat tak ingat rakaat pertama, buat rakaat kedua. Cuma jangan tambah jadi 13 pula. Qadha, tak ada qadha. Jadi 12, tak ada. Ini qadhaan tu. Takbir qadhaan, tak ada takbir qadha. Kau ni tak ada takbir qadha. Kemudian kata musannif rahimahullah taala 7 kali. 7 kali ni kerana ada hadis Nabi SAW lah yang buat 7 kalinya. Dan kalau syak 7 ke 6 ambil 6. Itu macam syak rakaat. 5 ke 4 ambil 4. Tu. Lalu takbir sekali lagi. Allahu Akbar. Gitu. Jadi kalau tu imam buat kurang, kita pun buat kurang. Kalau tu imam buat lebih, khilaf. Ada yang kata ikut juga, ada yang kata tak payah ikut kalau hak lebih tu. Dan disunatkan setiap kali takbir itu dicelahi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Imam Ghazali tambah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu paling sempurna lah. Paling malah subhanallah. Lesai masalah. Malah lagi dia aku nak raya ni, aku tak kisah dah. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan rakaat yang keduanya 5 takbir dahulu, yakni sebelum daripada a'udzu, yang lain daripada takbir qiyam, jadi baca untuk rakaat kedua ni 5 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Lain daripada takbir qiyam. Dibaca seorang itu sabbihisma, yakni sabbihisma rabbikal a'la, surah al-a'la pada rakaat yang pertama, dan hal ataka hadithul ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Dia ada tiga cara surah ni. Surah yang paling afdal kita baca rakaat pertama surah Qaf. Wajah. Dan surah yang keduanya surah Iqtarabatis Sa'ah. Tu surah tu. Pergi cari Al-Quran, surah Qaf. Tengok tahu panjang mana. Tu. Ini insya-Allah lah tu imam tak akan buat lah. Ataupun yang keduanya rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini biasa buat lah. Tambah juga ada yang ketiga qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ni malah tu tertib dia. Dan waktunya waktu raya, bayang raya ni antara naik matahari ni waktu duha tu. Naik matahari tadi tu, waktu duha tu, hingga gelincir. Yang ni gelincir matahari wasuk atau zuhur. Kemudian dibaca seorang tu 2 khutbah. Kemudian yakni selepas daripada sembahyang. Dia beza dengan sembahyang Jumaat khutbah sebelum. Ada khutbah selepas sembahyang Jumaat. Selepas sembahyang raya. Selepas sembahyang raya. Ini bagi orang yang sembahyang Jumaat sahaja di kalangan lelaki walaupun musafir. Sunat berkhutbah selepas sembahyang hari raya. Tidak ada khutbah bagi orang yang sembahyang sendiri, dan tidak ada khutbah bagi orang yang sembahyang Jumaat semua perempuan belaka. Tak ada tiba-tiba tu imam perempuan, makmum semua perempuan pula khutbah. Tak ada. Tidak ada istilah khutbah bagi perempuan. Khutbah hanya bagi lelaki. Kecuali kalau semua orang perempuan sembahyang belaka, yang khutbah tu lelaki-lelaki seorang. Boleh. Dia panggil seorang lelaki-lelaki suruh khutbah. Tu boleh. Kalau perempuan dia tak bagi khutbah, memberi peringatan boleh.
Dia panggil wa'zun. Tu tak ada masalah. Tapi bentuk khutbah tu tak ada bagi orang perempuan. Dan disunatkan bagi tok khatib mayang raya ni duduk sebelum khutbah. Dia mari naik atas mimbar tu, duduk sekejap kerana istirahat ganti daripada azan. Azan tak ada. Kalau untuk Jumaat azan dulu. Tok imam, tok khatib dulu relax tu. Jadi dia naik atas mimbar tu, dia duduk sekejap. Dan tidak ada sunat azan di situ. Buat azan pula. Isu pula sudah cari kau pula. Tak ada azan lah. Tak ada azan. Dan disunatkan tok khatib tu kalau khutbah raya fitrah, dia bincang pasal zakat fitrah. Kalau khatib tu sembahyang sunat untuk khutbah Jumaat, khutbah sembahyang korban, maka dia cerita pasal bab korban. Tu sunat. Kemudian tu. Jadi kalau seorang tu dia buat khutbah dulu baru sembahyang, maka khutbah tu tak dikira. Dia kena ulang balik khutbah selepas sembahyang. Khutbah tadi sebelum sembahyang tidak dikira sebagai khutbah, walaupun sempurna sekalipun. Dan khutbah Jumaat ni dia sama macam khutbah Jumaat, khutbah raya ni sama macam khutbah Jumaat dari sudut rukun-rukun saja. Dari sudut rukun-rukun sama, tapi tidak dari sudut syarat. Antaranya kalau sembahyang Jumaat, kalau khutbah Jumaat, khutbah ni kena menutup aurat. Ni kalau khutbah raya tak tutup aurat ataupun nak telanjang separuh badan pun tak apa. Buka seluar kat atas tu. Boleh, tapi tak sempurna lah. Cuma syarat-syarat sah khutbah bila kita buat ketika khutbah Jumaat, khutbah raya sunat. Tutup aurat jadi sunat. Kecuali beberapa syarat-syarat sah khutbah Jumaat saja yang perlu buat pada khutbah raya, antaranya memperdengarkan khutbah kepada hadirin, dan hadirin pun dengar. Dan keadaan khutbah, rukun khutbah tu dalam bahasa Arab, dan tok khatib tu mesti lelaki. Mesti lelaki. Lepas tu ulama buat soalan, kalau contoh lepas mayang dia junub, keluar mani, jadi khatib boleh tak? Boleh lah, sebab kita kata syarat sah khutbah Jumaat tak ada pada sembahyang, tak ada pada khutbah raya, hanya sunat saja. Jadi boleh dalam keadaan berhadas. Cuma isunya ialah bila dia baca rukun khutbah yang ada ayat Quran, lagu mana? Kata ulama tak boleh dia qasak zikir. Dia kena qasak juga baca Quran walaupun hukum dia haram. Sebab syarat sah khutbah adalah baca Quran antaranya. Rukun khutbah. Kalau dia qasak zikir tak jadi Quran. Jadi dia kata, orang ulama sebut, kalau dia tu berjunub, dia di tok khatib, ketika baca Quran dia wajib niat qasak baca Quran walaupun haram. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ditakbirkan dahulu daripada khutbah yang pertama 9 kali. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.